Allahu taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Tak semua manusia yang dapat datang ke rumah Allah. Tambah-tambah pula pada bulan Ramadan yang penuh barakah. Ada setengah manusia surau masjid ni bulan-bulan yang lain dia tak nampak. Dia lalu je, dia ingat ni dia main badminton. Dia lalu. Bulan Ramadan baru dia nampak. Oh, rupanya ada surau tepi flat ni. Ya, rupa ada surau. Nanti dia datang tu, tuan-tuan. Ya. Ingatlah rumah Allah ni, kita sehebat macam mana sekalipun, kita banyak duit, banyak tanah, orang perempuan, banyak gelang, ya, kita banyak pengikut, banyak follower dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok. Akhir hidup kita, penghujung hidup kita adalah mati. Itulah penghujung hidup kita, tuan-tuan, ya. Penghujung hidup kita adalah mati. Bila kita mati, itu dalam Al-Quran yang berkata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Tu van jenazah dah tunggu tepi surau. Tuan-tuan tak buka puasa tepi tu, duk isap rokok tepi tu, van jenazah cakap, Haji, nanti bulan depan naik ni van, aku hantar kau dekat kubur. Kau ingat, kumpul lah amal soleh, kumpul lah amal soleh, jadilah orang baik, jadilah orang yang berilmu. Setiap makhluk Allah ni semua berkata, semua bercakap, yang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi bagi tahu, man qala subhanallah wa bihamdih, man qala subhanallah wa bihamdih. Siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih setiap hari paling kurang 100 kali, dosanya sebanyak mana buih di laut, Allah ampunkan dia. Ingatlah tuan-tuan, kita ni banyak salah dengan Allah. Kita ni banyak salah dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang bersih, tubuhnya wangi, air liurnya wangi, jasadnya wangi. Apabila dia masuk dan dia duduk di satu tempat, tempat itu wangi, dan dia di antara makhluk Allah yang dijemput, Allah panggil dia, Allah panggil dia, ya, bertemu dengan Allah semasa Isra wal Mi'raj, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, mula-mula cerita pasal semayang. Tak cerita pasal TikTok, tuan-tuan. Tak cerita pasal tentang harta, tak cerita pasal tentang perniagaan, cerita pasal semayang. Sebab itu bab semayang ni kena belajar. Akhir zaman orang semayang tak mau belajar, main semayang ya. Wajib belajar. Kalau dia tak belajar bab perihal semayang, dalam hadis sebut sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Ni kata Nabi. Dahlah kita belajar dan kita ikut macam mana Nabi semayang. Macam semayang sunat tarawih ni, orang perempuan tak wajib datang. Orang perempuan tak disuruh datang semayang tarawih ke, semayang fardu ke. Nabi, ulama mutabar mengatakan taklah dia semayang di rumah. Dia semayang di rumah pun, dia tunggu suami dia, dia khidmat dengan suaminya, dia dapat pahala 100 mati syahid. Tapi macam mana kalau dia nak datang surau semayang tarawih? Boleh kata ulama, syarat wajib minta izin dengan suami. Ya, kalau ada suami, jangan main pergi ni. Dengar ni maklum. Jangan main pergi je surau, minta izin dengan suami tu. Kalau suami tak izinkan, semayang tarawihnya sah, tapi haram. Haram tu maksudnya Allah tak terima tarawih kamu. Ya, sebab dia masih ada suami. Sama kaedah juga orang lelaki, dia nak semayang sunat tarawih. Dia nak semayang sunat tarawih, semayang fardu dia, masa dia dulu, masa dia derak-derak setan dulu. Ya, orang puasa, dia tak puasa. Orang semayang, dia tak semayang. Orang pergi surau, tak pergi surau. Sibuk dengan dunia cari duit, tak habis-habis. Ya. Siang cari duit, malam cari duit, malam cari duit, siang cari duit. Nanti hari Ahad konvoi motor, nanti hari Ahad pergi mancing. Hidup dia macam tu je. Belajar tak mahu, ya. Ingatlah tuan-tuan, wajib belajar, ya.
Nak semayang atas kursi pun wajib belajar. Jangan main semayang atas kursi. Dengar ni bro, oi. Jangan main, ya. Semayang ni jangan main. Bab semayang ni jangan main. Bab semayang ni bersangkutan tentang dalam kubur ni bab semayang. Tuan-tuan, ni bab semayang. Akhir zaman ni 80% ramai orang tak semayang. 80% ramai orang tak semayang. Tuan-tuan, 80% ramai orang tak semayang. Ya. Mikrofon pun takut dengan aku, tuan-tuan. Bab semayang ni tak boleh ambil endah tak endah. Masuk dalam kubur je malaikat tanya dah pasal mula-mula, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Kau semayang tu kau sembah siapa? Kena belajar. Berdiri tu rukun. Ni semayang berdiri tu rukun. Condong ke depan tak boleh, condong kanan tak boleh, condong kiri tak boleh. Masa takbiratul ihram, Allahu akbar. Bila masa takbiratul ihram tu, badan condong ke depan pun, kalau dia condong ke depan, dia sihat, maka tak sah semayang. Yang main semayang, main fardu lain, main sunat lain. Main sunat tak kisah. Nak duduk atas kursi, nak duduk atas kereta, nak duduk atas lori, nak duduk tepi bini, mayanglah main sunat, tak masalah. Mayang fardu ni selagi dia boleh berjalan, selagi dia boleh turun ke bumi, duit jatuh boleh ambil, ya, dia wajib semayang atas, dia wajib semayang berdiri. Kena tahu. Betul, orang yang semayang atas kursi ni, dia duduk atas kursi ni, dia kena semayang di hujung saf, tak boleh tengah-tengah saf. Kenapa kata ulama tak boleh? Bila berlakunya kesilapan di dalam solat dan dia batal pula, macam mana siapa nak tolong angkat kursi? Siapa nak angkat kursi, tuan-tuan? Ya, ni bab perihal solat. Dalam kitab dia tak sebut kursi. Dalam kitab, kalau kamu tak boleh semayang berdiri, kamu tak mampu nak berdiri, dan kamu pula apabila berdiri, mula-mula berdiri, kamu terhoyong hayang, kamu tak mampu, kamu boleh jatuh, tersungkur ke depan, dalam kitab menyebutkan dalam kamu semayang duduk. Ya, tapi hukum fiqah ni banyak, hukum fiqah ni luas. Ya, ada orang semayang atas kursi, tapi yang peliknya start motor boleh. Pergi pasar Ramadan, elok je sihat. Datang surah main atas kursi, cantik bro ni. Yang main buat semayang ni, tuan-tuan. Dia rukun Islam yang pertama kalimah syahadah. Yang kedua, semayang 5 waktu. Sembahyang ni kalau kita tak betul, semayang tu kalau kita tak tahu, kita tak kenal Tuhan kita, kita tak tahu mana yang fardu, mana yang sunat, mana yang rukun, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang harus. Bab kaedah solat, semayang kita tu pendapat mengatakan sah, tetapi Allah tak terima. Dia dipanggil orang yang derjat jahilin. Derjat jahilin ni derjat orang yang bodoh. Jahil ni cakap Arab. Kalau cakap Jawa Kelang ni goblok. Faham, Aku kena bagi tahu, tuan-tuan. Nanti dia padang mahsyar, tuan-tuan tak boleh dakwa dah kat aku. Faham? Lepas tu kalau belajar ni dalam hadis sebut ad-dinu nasihah. Agama ni nasihat. Agama ni dia bukan nak ngata siapa. Belajar ni bukan nak ngata siapa. Belajar ni dia untuk mendidik diri. Betul, orang yang belajar, makin dia belajar, makin dia bodoh. Makin dia belajar, makin dia bodoh. Makin dia belajar, makin dia tak tahu. Itu yang dia nak tahu. Hadis semayang sunat tarawih. Semayang tu sunat. Siapa balik, ada belajar, dia tak belajar, maka berdosa. Semayang sunat tak? Nak semayang 8 rakaat boleh, nak semayang 20 rakaat boleh, tak nak semayang boleh, nama pun semayang sunat. Belajar tu wajib. Itu yang bila berdiri tu rukun. Orang perempuan semayang bukan wajib pakai telekung. Dengar ni maklum. Nak semayang pakai baju apa boleh, jangan syarat tutup aurat. Tu orang perempuan nak pergi mana-mana kena pakai stokin. Nak pergi mana-mana kena pakai stokin. Bila berlakunya nak berhenti semayang, telekung tak bawa, pergi surau masjid ada telekung, dia kena semayang, wajib semayang. Kalau tak ada stokin, macam mana nak semayang? Tu pentingnya pakai stokin. Stokin tu aurat, kaki tu aurat. Stokin tu menutup akan aurat. Dengar ni maklum. Datang surau, datang masjid, pasal Ramadan, pergi mana sekalipun, jagalah aurat-aurat bagi wanita-wanita. Kadang setengah wanita bagi tahu, kami ni dah tua. Siapa suka orang tua? Kalau orang tua yang suka, orang tua. Dengar ni maklum. Aurat tetap aurat. Orang perempuan boleh nak buka aurat. Syarat apabila dia dah balik kepada budak-budak balik. Maksudnya kadang-kadang dia dah hilang akal. Boleh
Ya, walaupun dia monopol sekalipun, sekali akal dia berfungsi, akalnya hidup, dia kenal mana sueko, dia kenal mana meh, dia kenal mana mi hailam, dia kenal, maka wajib tu tak aurat. Bukalah masa Nabi Isra Mi'raj, cerita Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat dalam neraka ramai orang dalam neraka, paling ramai wanita. Ni bukan aku cakap, Nabi cakap paling ramai wanita dalam neraka. Itu yang Nabi menangis, menitik air mata Nabi, menitik air mata Nabi. Itu yang anak Nabi Fatimah Zahra, ya, bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, atau pendapat mengatakan, wahai permata hatiku, kenapa engkau menangis, engkau tak sihat ke? Kata baginda, tak, aku sihat. Kenapa engkau menangis? Aku sedih, masa aku Isra Mi'raj, aku melihat dalam neraka ramai wanita dalam neraka. Itu yang kata baginda. Itu yang kata Fatimah Zahra, kenapa ramai wanita? Apa salah dia? Dia murtad ke? Dia tak murtad. Dia kafir ke? Dia tak kafir. Apa salah dia? Dia buat dua kesalahan. Pertama, salah wanita itu, dia berpakaian tetapi telanjang. Tahu telanjang? Pakai seluar, nampak bentuk punggung, nampak tu, bumper suara belakang. Tu AJK Surah, besar mata. Tuan-tuan, bumper suara. Kalau jenis yang muda-muda pula, bumper GTR, tuan-tuan. Banyak dalam neraka masa Nabi Isra Mi'raj. Yang kedua, perempuan ramai dalam neraka, dia lawan suami dia, derhaka dengan suaminya, sakitkan hati suaminya, menyinggung hati suaminya, menyusahkan suami. Suami tak mampu, menyusahkan suami. Tengok akhir zaman, ramai orang perempuan minta cerai, minta cerai, minta cerai. Paling banyak cerai berai ni Selangor, tuan-tuan. Anak muridku ramai, tuan-tuan. Baru nikah 2 bulan cerai, baru nikah setahun cerai, baru naik pelamin, baru kena dikahwin, dah tak nak duduk dengan suami, minta cerai. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Isteri yang dia bercerai dengan suaminya dengan secara tak baik, nanti di padang mahsyar tak jumpa suaminya, dan dia akan jumpa ada perkiraan dengan suaminya. Suaminya akan tuntut dengan Allah, akan mendakwa isterinya sebab isteri itu derhaka dengan suaminya. Tengok, tuan-tuan. Akhir zaman ramai orang perempuan derhaka dengan suami. Ya, akhir zaman ramai orang perempuan marah-marah suami, tengok muka sedih, kena marah kan. Sedih, monyok. Tuan-tuan. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini akhir zaman. Jangan marah suami, perempuan. Itu bagi wanita ahli sufi yang tasawuf, dia kadang-kadang mereka ni ada yang tak nikah sebab dia tak mampu, dia takut, dia derhaka dengan suami. Dia takut, dia tak mampu, dia takut dia ada buat salah dengan suami. Itu yang kadang-kadang tuan buka dalam kitab kesepian tentang bagi wanita-wanita tasawuf, dia ramai yang tak menikah, kebanyakan tak menikah ni sebab dia takut tang ni. Dan cintanya berubah daripada Tuhannya kepada makhluk. Tuan-tuan. Baiklah, tazkirah pagi malam ni, tuan-tuan jangan risau, ya. Setengah jam je sebab pembayaran setengah jam sahaja. Ustaz minta duit, tak ada, aku tak minta duit. Tuan nak bagi lah, ya. Tak nak bagi sudah, elok bagi lah, ya. Aku bukan minta duit pun, tuan-tuan, ya. Memang aku ditarbiyah oleh guru aku, termasuk almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, guru tuan-tuan lupa. Ya, Ustaz Ghazali Hasbullah, guru tauhid, ulama tauhid. Kena penjara 2 tahun, buang daerah 2 tahun, penjara bawah tanah duk sampaikan Islam, tuan-tuan, ya. Itu buat kerja agama tak boleh takut. Tuan-tuan tengok Nabi sampaikan Islam, orang nak bunuh Nabi, orang sekat makanan Nabi, orang tikam unta Nabi, orang tarik baju Nabi ni, koyak baju Nabi, orang baling Nabi dengan tai, orang baling Nabi dengan batu, tuan-tuan. Kita keluar surau, orang baling dengan apa? Cekodok. Baling dengan bubur lambuk. Penceramah, lepas ceramah baling dengan duit, dapat duit sagawati lagi, tuan-tuan. Nabi berdakwah sampaikan Islam, orang nak bunuh, tuan-tuan. Inilah Nabi, kekasih Allah, tuan-tuan. Dia kalau berceramah, kalau menyampaikan Islam, menyampaikan hukum, matanya merah. Pipi Nabi memang merah. Kalau ada ustaz dia beritahu pipi Nabi kemerah-merahan, memang pipi Nabi memang merah. Nabi ni kulit dia cantik, kulit dia kemerah-merahan. Ni Nabi, tuan-tuan. Siapa tengok Nabi tak puas, sampai Nabi hilang. Nabi, tuan-tuan, siapa mimpi Nabi wajib syafaat. Siapa mimpi Nabi tempat tidur dia wangi. Kalau mimpi Nabi tak wajib cerita ke orang. Kalau mimpi Nabi, aku mimpi Nabi, aku cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan tak wajib percaya, kata ulama.
Tak wajib percaya. Sebab kita mimpi tu manusia yang luar biasa. Nabi. Bukan YB. Nabi. Faham? Nabi. Jangan hina Nabi. Jangan musuh dengan Nabi. Nak tahu siapa Nabi? Datang surah. Datang masjid. Belajar. Buka kitab sirah. Buka kitab hadis. Kenal Nabi. Macam mana Nabi semayang? Nabi semayang jemaah tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Atau pendapat mengatakan kaki dia bengkak. Kaki dia bengkak. Sahabat papah Nabi bawa pergi masjid semayang. Kita makan bengkak kaki kena kawat. Bengkak kaki kena kawat. Syekh, kenapa tak datang masjid? Kaki nak bengkak Syekh. Tadi makan daging. Tambah pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah tarbiyah kita jadi orang soleh. Bulan Ramadan ni Allah tarbiyah kita kurang makan. Bulan Ramadan Allah tarbiyah kita kurang minum. Bulan Ramadan Allah tarbiyah kita mulut ni jadi mulut yang baik, lidah yang baik. Jangan duk kata kat orang, jangan duk kata kat bini, jangan duk kata kat suami, jangan duk kata kat anak, jangan duk maki kat jiran. Inilah bulan Ramadan. Tuan-tuan. Bulan Ramadan tak boleh marah-marah. Siapa marah-marah bulan Ramadan? Contoh aku ceramah malam ni, tuan-tuan marah-marah kat aku. Puasa sah. Tentang puasa punya amalan habis. Hati-hati jangan marah kat aku. Ada dalam kitab, ada dalam hadis, tuan-tuan, ya. Yang tahan, sabar, banyak-banyak sabar, tuan-tuan. Tak senang nak jadi orang sabar, susah. Oh, punya ramai tadi, berapa saf? Dekat 8 saf ke 7 saf. Tinggal banyak ni, kita pun tak larat. Belajar macam nak mati ya. Aku dah ceramah ni tuan-tuan, dah 13 tahun. Bapak aku meninggal je, tak lama lepas tu berapa bulan aku ceramah kat luar. Dulu sebelum tu aku mengajar di madrasah. Tuan-tuan, di madrasah. Dulu bapak aku jaga anak yatim, jaga orang gila. Di sekolah kami ada orang gila. Dulu 18 orang bapak aku jaga, sekarang tinggal 8 orang. Mana tahu ni tuan-tuan gila aku jaga, tuan-tuan. Aku duk jaga orang gila, tuan-tuan. Tanyalah ni, dia dulu pernah duduk daun atik, tuan-tuan. Duk basuh berak orang gila, duk gosok gigi dia, potong kuku dia. Tuan-tuan. Ada lagi orang gila, ada seorang perempuan. Kalau tuan-tuan nak boleh ada seorang perempuan. Dia boleh cakap Jepun. Ya, dia boleh cakap orang putih. Namanya Suhana, putih orang ni. Tapi gigi tak ada ni, tuan-tuan. Umur 42. Rumah ada dah. Kalau tuan-tuan nak boleh aku recommend. Tapi nikah tak sah dengan orang gila, tuan-tuan. Kalau kami ada mu'alaf, ada ibu tunggal, nak cari ibu tunggal, boleh roja-roja dengan aku boleh. Bro. Boleh. Tak ada masalah. Ada 8 orang, umur 72. Ada di sekolah aku ibu tunggal. Kami duk jaga tu lah sekolah ni, tuan-tuan. Duk mengajar, duk cari duit, duk meniaga-meniaga, tukar suri kijang, ubat mata, jual-jual untuk sekolah. Sebab sekolah kami tak ada pembayaran. Tak ada pembayaran. Macam aku ceramah tak ada pembayaran. Sekolah kami tu ditubuh pada tahun 1980 sampai 2023 tak ada pembayaran. Budak yang belajar 100 lebih tak ada pembayaran. Kami tak minta duit. Tuan-tuan. Kami tak minta duit 1 sen pun. Itu yang kami jual, bawa tabung, duk cari beli untuk dorang, untuk beli kitab dia, beli beras dia, beli ayam dia, beli biskut dia. Tapi alhamdulillah rezeki tu ada. Kenapa? Dorang ni yang kuat ibadat. Dorang ibadat qiyamul lail bukan pada bulan Ramadan, setiap malam qiyamul lail. Pukul 4 pagi orang dah azan tahajud. 4 pagi semayang tahajud dah. Pukul 4 pagi semayang tasbih. Pukul 4 pagi semayang sunat taubat setiap malam. Tuan-tuan. Itu tadi imam muda bagus. Anak siapa? Mana imam ni? Dia keluar siapkan makanan kan? Siapkan makanan tak apa kan? Kau balik jaga kau maaf ya. Ya, untung siapa anak siapa tu, tuan-tuan. Muda-muda dah jadi imam. Ni dia kata dalam hadis sebut waladun solihun, anak yang soleh. Maknya hidup, bapaknya hidup, maknya dah tak ada, bapaknya dah tak ada, mengali saham satu huruf yang dia baca melantunkan kitab suci Al-Quran, mak ayah ni dapat saham. Tuan-tuan, untung kalau anak ada apa Quran, tuan-tuan. Kalau anak duk main TikTok, main mercun, main TikTok, main mercun, duk balik mercun tepi surau, imam duk baca Alhamdulillah. Terperanjat imam duk balik mercun depan ni. Faham Anak siapa? Anak orang Islam tuan-tuan, duk main mercun. Faham Daripada bagi anak duk boleh mercun duit tu, baik disalur pada sekolah hafal Quran. Baik disalur bagi orang untuk buka puasa, tuan-tuan. Sebab dalam hadis sebut di antara syurga rindu kepada umat Muhammad yang memberi orang makan semasa bulan Ramadan. Syurga rindu. Ni bulan Ramadan syurga buka kan. Buka syurga buka, minta doa. Ada satu hadis,
yang berbunyi apa kata Nabi, siapa baca Allahumma arihni raihatal jannah, Allahumma arihni raihatal jannah, syurga mengadu dengan Allah, ya Allah masukkan hamba engkau ke dalam syurgamu, dia minta masuk dalam syurga. Jangan tinggal. Tuan-tuan, baca ni hadis sahih. Bulan Ramadan pintu syurga buka, bulan Ramadan pintu neraka tutup. Nanti satu hari raya pintu neraka buka balik. Nanti satu hari raya Iblis lepas balik. Sekarang Iblis syaitan kena tangkap, duk masuk dalam laut, kena rantai sebab dia dah dapat duit KWSP. Ya. Itu bulan Ramadan, siapa puasa dia tak semayang lebih teruk daripada Iblis. Iblis ni semayang, syaitan ni semayang. Tuan-tuan jangan salah tafsir, jangan salah faham. Syaitan ni sebab dia keluar daripada syurga Allah sebab bukan sebab tak semayang. Dia sebab dia keluar daripada syurga Allah sebab dia takabur, dia ego dengan Allah, dia ego dengan Nabi Adam. Sebab itu siapa ego, siapa takabur tak masuk syurga. Jangan takabur, jangan ego dengan suami, jangan ego dengan isteri, jangan ego dengan anak-anak, jangan ego dengan jiran. Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Hadis sahih. Siapa bagi salam bila dunia ni dekat kiamat, dia bagi salam ke orang, bagi salam, dia dapat pahala 100 mati syahid. Susah pun. Senang kan? Ni tak ada. Roblox polis bagi salam. Assalamualaikum tu. Itu pun takut kena saman. Tak kira jumpa siapa bagi salam. Jumpa siapa bagi salam. Orang perempuan nak bagi salam dengan orang lelaki boleh. Jika ada hal-hal urusan yang dia benar dalam hukum syarak. Boleh. Kalau orang lelaki nak bagi salam dengan perempuan, boleh. Contoh dia suka dengan perempuan. Suka. Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Nak tanya boleh? Boleh. Nampak selalu pergi surau. Saya ni AJK surau ni. Saya perkenan dengan awak. Awak dah ada yang punya ke? Belum. Dah lama dah menjanda. Boleh dalam Islam ni boleh. Dalam Islam ni mengorat boleh. Tapi ada cara dia. Bukan duk bawa anak daga orang, duk buka puasa kat sana, duk buka puasa kat sini. Kadang belum nikah, baru bertunang baru. Belum nikah yang sah. Pergi buka sana, pergi buka sini, naik satu kereta, duk jalan sana, duk jalan sini. Tak boleh. Haram. Tuan-tuan, tak boleh. Sebab anak orang. Tuan-tuan, dia belum nikah, tak boleh. Kalau kita sebagai bapa kena tegah. Tak boleh. Kau tak bawa anak aku, tak boleh. Engkau baru bertunang. Kau dengar sini baik-baik. Kalau yang macam-macam kau, aku bagi kau sebiji. Betul kan? Tu baru bakal bapak mentua yang betul-betul yang kuat agama. Ini tak ada. Pakcik, apa? Ni besok nak bawa ni tunang ni pergi buka puasa. Kat mana? Nun, kat mall tu. Boleh. Pergilah elok-elok. Jangan lupa beli dengan KFC untuk pakcik. KFC habis jahanam, masuk neraka punya pasal. Ingat? Ni akhir zaman, tuan-tuan, akhir zaman. Ada hadis sahih. Apabila dunia dekat kiamat, orang dah tak mau pergi surau, orang dah tak mau pergi masjid, orang dah sibuk dengan hiburan. Tengok punya ramai penduduk sini, rumah mencakar langit. Yang datang banyak ni. Tuan-tuan tengok dekat Turki tu, dorang ramai yang mati masa gempa bumi, rumah-rumah macam tuan-tuan ni . Hati-hati tuan-tuan. Dekat sana ada setengahnya, ada orang suruh selawat tak tahu selawat, suruh tasbih tak tahu tasbih, suruh berzikir tak tahu berzikir. Tanya sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur sembahyang apa tak tahu. Itu di Turki. Di negara kita, tuan-tuan tanyalah budak-budak yang duduk tepi-tepi jalan tu, tanyalah geng-geng motor tu, mak-mak rempit, tanyalah. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Allah barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Ni Haji ni AJK surau ni nak tanya, cuba baca sifat 20 boleh? Kacang boleh baca dengan syarat pak cik baca dulu lepas tu kita nak suruh orang, kita kena tahu, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, bas mayang ni tuan-tuan jangan risau. Dah 15 minit, jangan tengok aku tak puas hati aku ceramah aku tak takut orang sebab aku jaga orang gila, tuan-tuan. Orang gila. Balik ceramah, ada orang gila setengah panggil aku Ustaz Uda, ada setengah orang gila panggil aku Ustaz Naha. Ustaz, ada nasi goreng tak? Nasi goreng. Pagi-pagi datang rumah kita orang, dia kutip sampah. Dia kata apa? Rabis cakap orang putih. Sampah. Tengok, senang. Di sekolah kami tak ada security, tak ada orang nak jaga kampung. Orang gila dah ada jaga kampung.
Dia orang gila dia tak tidur, tuan-tuan. Orang tak gila yang teruk tidur dalam majlis ilmu. Lebih teruk pada orang gila, tuan-tuan. Dalam majlis ilmu tidur, khotib baca khutbah tidur, semua tidur, semayang tidur. Ya. Orang yang banyak tidur ni sama juga bulan Ramadan. Banyak tidur, benak hati. Banyak tidur bulan Ramadan, makruh dia puasa. Ni pada bulan Ramadan. Tengok bulan Ramadan, surau masjid penuh orang datang. Bukan datang ibadat pun, datang tidur. Sana tergelempang mata syahid, sana tergelempang mata syahid. Duk tidur, lepas tu tidur pula tak lapik. Elio Basim meleleh. Datang AJK surau sujud. Sedap bukan pek ni. Ingat tu haram, tuan-tuan. Hati-hati lah. Elio Basim ni ada dua kaedah. Satu, Elio Basim yang dia di dalam perut, bila dia keluar maka najis. Satu lagi, Elio yang dia bawa busuk, bila dia di dalam mulut saja maka tak najis. Ni bab perihal air liur. Kalau bulan Ramadan, air liur jangan banyak buang-buang. Duk ludah pada atas. Boy, imam lalu. Jangan banyak berludah bulan Ramadan. Banyak berludah makruh. Boleh simpan air liur. Kembung lah. Pukul 8 telan, tak batal puasa. Tapi kalau niat nak buka puasa, maka batal. Ni bab tentang air liur. Ya, satu lagi yang batal ni, imam ludah, tu siap telan, batal. Tuan-tuan, ya. Bab tentang air liur. Lagi satu air liur. Kadang setengah kita berludah ataupun air liur tu ada dekat bibir tu, kata ulama tak payah dilap. Ya? Boleh, tak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Bab tentang bab perihal puasa. Lepas tu kena mengaji bab puasa. Tuan-tuan. Bukan main puasa Aku nak berzakarah tuan-tuan. Kenapa Nabi suruh kita bersahur? Kenapa Nabi suruh kita bersahur? Tuan-tuan. Macam tanya orang perempuan lah. Maklum, kenapa Nabi suruh kita bersahur? Kenapa Nabi suruh kita bersahur? Maklum. Inilah perbezaan puasa orang Islam dan orang Yahudi. Orang Islam dan orang Nasara. Orang Islam dan orang Majusi. Orang Islam dia berpuasa, dia ada sahur. Orang bukan Islam, dia berpuasa, dia tidak ada sahur. Tuan-tuan. Itu bab puasa, bab semayang. Kenapa tuan-tuan semayang angkat jari ni? Asyhadu an la ilaha illallah. Jari telunjuk. Kenapa tak angkat ibu jari? Kenapa tak angkat jari ujung? Kenapa tak angkat semua jari? Kenapa? Ni nak tanya ngaji doratik tu. Kenapa? Hei. Kenapa? Kalau tak tahu kena belajar lagi Kena mengaji. Sebab tak tahu lagi pasal solat. Tak? Lepas tu jari ni semua disangkut paut dengan urat. Tuan-tuan, kalau kalau pening ni, tekan ni, picit ni, hilang pening. Tuan-tuan, hilang pening, ya. Hilang pening. Kalau duit tak ada, buat tidur, senang. Duit tak ada, susah hati. Kalau Quran tak dapat baca, tak susah hati. Tuan-tuan, kalau zikir tak dapat, tak susah hati. Ni bulan Ramadan, Nabi ajar dah 4 benda yang tak buat. Bulan Ramadan ni perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar bulan Ramadan ni. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak istighfar. Sebab bulan Ramadan, malaikat banyak. Berbilion-bilion malaikat. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Berbeza bulan yang lain. Turun naik malaikat. Dia nak ambil kita punya amalan. Bulan Ramadan ni. Malaikat banyak. Banyak ni malaikat ni. Jin pun ada. Jin Islam. Nampak tak jin? Nampak tak jin? Kalau nampak tuan-tuan jin lah. Yang boleh nampak ni, kadang-kadang ada setengah ustaz, dia mengubat orang sakit, kena sihir, kena santau, kena rasuk. Ustaz dia beritahu, aku nampak jin tepi tu. Tu ustaz jin lah tu, tuan-tuan. Manusia selain pada Nabi tak boleh nampak jin, tuan-tuan. Yang boleh nampak ni orang yang tertentu sahaja, tuan-tuan. Kalau dia bersih, sebenar-benar bersih. Sebab tu budak-budak, kanak-kanak dia nampak. Kadang-kadang dia nangis, tengok atas. Dia senyum, dia main sorang-sorang. Sebab kanak-kanak dia nampak makhluk halus, tuan-tuan. Sebab dia bersih, dia tak ada dosa. Lepas tu kalau suruh masjid, kalau budak kita nak semayang, budak-budak datang jangan marah. Nabi memang suruh bawa kanak-kanak datang masjid. Dia main sana, main sini, panjat tiang, biar je. Masuk dalam kain Pak Imam, steady Pak Imam. Kalau yang main ni tok siap, marah untuk siap. Budak-budak tak boleh nak marah, memang dia budak-budak, tuan-tuan. Baiklah bab perihal semayang. Aku ambil satu bab je. Nak cerita panjang, tuan-tuan, masa pun panjang. Perjalanan aku pun dekat sejam lebih juga sebab jalan pun jam, kereta banyak, tuan-tuan. Tadi buka puasa tepi jalan, duk makan dalam kereta je.
Dia tiap malam makan dalam kereta, parking makan dalam kereta, parking makan dalam kereta, buka puasa. Tuan-tuan makan sedap dengan bini. Tadi makan dengan bini, ada suap bini tak? Suap? Kenapa tak suap? Ha? Bini apa? Bini tak puasa, bini kena buka sekali ya. Tahu tak suap bini apa pahala bang? Suap bini, sekali suap, satu gunung Uhud. Pegang bini, sentuh bini, sekali sentuh, gugur dosa. Ini hadis sahih. Isteri siapkan makanan, minuman untuk suami dijauh daripada neraka. Dengar ni maklum. Tapi sekarang dah tak dapat dah orang perempuan. Dia order for panda je. Tu orang dulu nampak susah payah tumbuk cili api, buat nasi goreng, buat ayam masak lemak, mata kena cili, kena bawang. Hadis sahih. Nak banyak pahala balik dengan cium bini sampai 200 kali. Sekali cium gugur dosa, sekali cium gugur dosa, sekali cium gugur dosa. Sama ke orang perempuan. Nak cium suami masa hidup, dengan suami dah mati baru nak cium. Suami dah tak ada, suami dah masuk dalam kubur, baru nak cium. Sampai kat kubur cium batu nisan. Buat live TikTok sekali tu. Live TikTok ni, tolong like. Ni kubur suami ni cium batu nisan. Bodoh tu ya. Nak cium suami masa hidup, Nabi tak bagi cium batu nisan. Ini dia panggil bid'ah yang haram. Tuan-tuan, buat apa cium batu nisan tak dapat pahala? Tuan-tuan, cium suami dapat pahala. Tuan-tuan, pergi kubur, wazuru kubur, ziarahlah kubur, kata Nabi, ziarahlah kubur agar kita ingat mati. Tuan-tuan, tu orang sekarang tak ingat mati, tak nak pergi kubur. Tuan-tuan, tak nak pergi kubur tu yang tak ingat mati. Ingat hidup makan berak rokok, hidup makan berak rokok, hidup macam tu je. Allahu Akbar, minum air, rokok dulu. Rokok dulu. Ingatlah, bagi perokok, kalau kamu boleh berhenti, kamu berhenti lah. Kalau tak boleh berhenti, kurang-kurangkan. Tak boleh kurang, kamu menyorok-nyorok lagi sok rokok. Kadang pakai serban ni sok rokok ni. Serban ni mahkota malaikat. Tuan-tuan kena faham. Lepas tu nak pakai serban ni, tak semua orang yang boleh pakai serban. Siapa yang dapat pakai serban ni, anugerah Allah Ta'ala. Allah pilih je. Sebab serban ni mahkota malaikat. Yang pakai ni malaikat, yang pakai ni Nabi, yang pakai ni Rasul, yang pakai ni ulama. Tuan-tuan, nanti Nabi Isa turun, nanti Nabi Isa pakai serban. Tuan-tuan, hadis sahih. Nanti Imam Mahdi memimpin dunia, Imam Mahdi pakai serban. Tuan-tuan, masa hidup ni pakai nak serban. Pakai serban. Kenapa takut pakai serban? Dia takut tolak jadi imam semua tarawih. Takut kena bawa talil arwah. Pakai sekarang tuan-tuan, tak boleh ikat, letak macam ni, macam syekh ni letak. Tuan-tuan, pahala. Ada mamat tak tahu, aku ceramah dalam page, dia kata apa? Ustaz ni ceramah duk bawa tuala, kenapa? Ini bukan tuala, ni kain rida, bodoh. Allahu Akbar. Itu kena mengaji lah. Belajar. Kalau tak belajar, ustaz tak tahu. Faham? Ada dia kata tuala ni kain rida. Nabi pakai serban 5 Nabi pakai serban. Ikat 1, letak sini 2, dia tutup kepala 3 macam ni, 3, dia letak sini 4, dia ikat dekat perut 5. Nabi, perut Nabi ni selalu ikat dengan batu. Nabi ni menahan lapar. Tuan-tuan, diikat dengan batu, padahal dia utusan Allah. Diikat dengan batu perut dia. Tuan-tuan, dia Nabi. Kita nak ikat macam mana? Perut borai. Tuan-tuan, Nabi menahan lapar. Sama juga kaedah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, siapa mesej-mesej rumput, kau tak puasa, jaga kau besok dekat negeri akhirat. Buat-buat longkang tak puasa, jaga kau besok kat negeri akhirat. Dia wajib niat puasa, sunat bersahur, wajib puasa. Yang dia kata boleh dia tak berpuasa ni, dia kena buat longkang tu. Kalau longkang tu tak buat, kawasan akan banjir pada hari tu. Dia buat lah, dia dah tak larat, baru dia boleh buka puasa. Dia tak ada larat, rida, apa, belum apa-apa lagi, baru tengah buat, dah standby buat air dah. Apa punya orang ni?
Kena belajar lah. Sambung nak bersapir ke Johor, nak bersapir ke Kedah, belum apa-apa sampai tengah jalan dah isap rokok dalam kereta lah. Bila orang tegur, Syekh tak puasa? Ana bersapir. Cantik muka kau. Kau suka kau je. Ambil mudah. Sama semayang atas kursi ya. Ambil mudah kan. Nampak semayang atas kursi? Ana sakit lutut. Jadi lepas main bola tergelecik sikit. Main atas kursi ya. Ulama katakan boleh main atas kursi. Ni dahi ni, rukun ni tuan-tuan, wajib sembam kat bumi. Dalam kitab fiqh menyebutkan, selagi dia boleh turun, dia kena turun sedaya upaya. Dalam kitab menyebutkan, hendaklah dia memegang dinding, dia turun sedaya upaya dengan upayanya. Dalam kitab sebut itu. Jangan ambil ringan buat semayang ni, tuan-tuan. Hati-hati je. Ya. Senang je. Orang semayang atas kursi ni, letak duit kat bawah. Dia boleh ambil tak? Dia boleh ambil duit, dia boleh turun tu, tuan-tuan, ya. Hati-hati ya, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, tuan-tuan, ya. Pada bulan Ramadan, perbanyak istighfar. Pada bulan Ramadan, perbanyak minta masuk syurga. Pada bulan Ramadan, perbanyak minta redha Allah. Raditu billah, raditu billah, raditu billah, raditu billah, raditu billah. Minta banyak-banyak minta redha Allah. Ya, sebab tu kadang orang beritahu nak dapat Lailatul Qadar, kena malam-malam kena jaga 2-3 jam. Tak payah. Ulama cakap apa? Siapa nak dapat Lailatul Qadar, sembahyang jemaah jaga cukup. Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar, cukup sembahyang jemaah jaga 5 waktu. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Tak payah ulama tak suruh kita jaga 5-6 jam setiap malam, tak payah. Dia suruh jaga sembahyang jemaah. Tuan-tuan, jangan berbuat maksiat pada bulan Ramadan. Sebab ada hadis sahih, hadis kursi. Itu yang pada di padang mahsyar, umat Muhammad ni dia tarik jubah Nabi. Dia tarik jubah Nabi. Itu Nabi kata, kau nak apa ni tarik jubah aku? Itu kata umat Nabi ni, wahai baginda, tolong syafaatkan aku. Tolong syafaatkan aku. Tolong syafaatkan aku. Nabi nak doa. Bila Nabi nak doa, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jangan doakan umat engkau ni. Kenapa? Apa kata malaikat Jibril? Umat engkau ni pada bulan Ramadan, dia berpuasa, tetapi dia berbuat maksiat. Dia berpuasa tapi mulutnya jahat, duk mengumpat orang. Dia berpuasa tapi mulutnya jahat, duk maki suami. Dia berpuasa tapi bulan Ramadan duk maki bini. Dia berpuasa tapi bulan Ramadan dia buat maksiat. Duk tengok benda haram, duk dengar benda haram, duk lihat benda haram. Tuan-tuan, itu perbanyak istighfar tu, perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan duduk dalam surah ni, dalam kitab sebut wasa'ah. Wasa'ah ni 1 saat. Diberikan ganjaran sembahyang sunat 1000 tahun. Nampak bila? Bila nampak? Masa nak mati. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila ruh nak keluar. Betul lah kita jenazah. Kita buka dalam kitab tentang kematian. Bila hamba Allah ni dah mati, dia masuk dalam keranda. Dah masuk dalam keranda, dia masuk dalam kereta jenazah. Itu yang jenazah dalam kereta jenazah dan jenazah dalam keranda, dia bercakap. Apa kata dia? Wahai ejeki surah, cepat bawa aku pergi kubur. Cepat hantar aku, cepat hantar aku, cepat hantar aku, cepat. Aku nak bertemu dengan Allah. Ini kalau bagi orang soleh. Ejeki tak dengar. Ejeki dengar mati ejeki. Dia nak pergi cepat, nak bertemu dengan Allah. Kalau bagi orang yang mati dalam su'ul khatimah, hidup, masa hidup orang azan berkumandang, tak mau semayang berjamaah, tak mau menuntut ilmu, bagi orang lelaki, bagi orang perempuan pula, selalu derhaka dengan suami, sakitkan suami, menyinggung hati suami, menyusahkan suami, dia mati tak sempat minta maaf dengan suami, yang mati dalam su'ul khatimah, itu yang mereka kata, jangan bawa aku, jangan bawa aku, jangan bawa aku. Dia takut nak pergi ke kubur, dia takut nak bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Tuan-tuan, baiklah, yang keempat, aku dah nak berhenti dah, tuan-tuan, ya. Kuliah dah lama, ya. Seorang bangun nak kencing, ya. Biasalah bila dah berumur ni nak kencing aja, tuan-tuan, ya. Belajar pun kali lama, nyanda-nyanda tu tak ada dinding, tumbang ni, tuan-tuan. Tumbang, ya. Biasalah memang mana-mana masjid surau kalau belajar memang tempat dia dinding sedap. Alhamdulillah. Sampai aku beritahu dengan Nazir masjid, Nazir tolong paku-paku kat dinding. Biar orang tak boleh menyandar dinding. Ya. Memang itu sedap ya. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis, orang yang belajar duduk depan macam ni, pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud. Di antara gunung yang berada dalam syurga Allah, gunung Uhud. Gunung Batu Kib tak ada, Gunung Kinabalu tak ada, Gunung Everest tak ada. Yang ada gunung Uhud dalam syurga Allah. Yang belajar jauh-jauh macam tu,
dapat sebesar telur cicak padan muka. Sekarang tak nampak tu, bila roh nak keluar tu, itu dia cakap dengan malaikat, wahai malaikat Allah, bagilah aku masa sekejap, aku nak semayang sunat, aku nak menuntut ilmu, aku nak tolong orang, aku nak tolong anak yatim. Kata malaikat, masa kau dah nak habis dah. Tuan-tuan, anak habis dah. Lepas tu anak yatim, tuan-tuan kalau ada bela anak yatim, berkat. Tuan-tuan ada jumpa anak yatim, pegang kepala, tarik belakang, tarik ke depan. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu Allah bagi pahala. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu Allah ampun dosa. Kami di madrasah untung anak yatim ada kami jaga, mu'allaf ada kami jaga, orang susah ada kami jaga. Untung tuan-tuan. Cari anak yatim. Anak yatim yang belum cukup umur, bukan anak yatim tua-tua punya ni, anak yatim yang belum cukup umur, tuan-tuan. Cari anak yatim. Sebab Nabi anak yatim, tuan-tuan. Nabi anak yatim, ya. Nabi anak yatim, Nabi anak yatim. Baiklah, yang keempat tadi, yang ketiga minta redha Allah. Yang keempat, bulan Ramadan ni perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa, perbanyak berdoa. Di antara doa yang tidak ada hijab bulan Ramadan, masa nak buka puasa, masa nak bersahur. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, rezekiku sempit, ya Allah, lapangkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, suami aku ni nakal, ya Allah. Bulan-bulan Ramadan pun tak mau datang surau, sibuk dengan konvoy, sibuk dengan tepi laut pergi mancing. Ya Allah, bukakanlah hatinya, berikanlah dia hidayah, ya Allah. Kalau isteri pula melawan, suami doa, ya Allah, ya Tuhanku, biniku ni melawan, ya Allah. Jadi kalau dia isteri yang solehah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Minta dengan Allah. Minta, ya. Di antara doa bulan Ramadan yang tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah masa nak bersahur, masa nak buka puasa. Tuan-tuan baca doa Allah barik lana fima razaqtana, itu bukan doa makan. Itu doa melihat makanan. Doa makan bismillah wa ala, bismillah wa ala wa barakatillah. Itulah doa makan. Tuan-tuan. Itu kena, sebab itu nak buat kena tahu. Apa yang nak buat kena tahu. Barulah berkat. Tuan-tuan. Banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Nanti malam hari raya, tuan-tuan nak balik kampung kan? Ada nak balik kampung, ada setengah orang malam raya mati. Tuan-tuan tahu ke umur tuan-tuan sampai raya? Ada AJK suruh Shah Alam duk makan dengan aku. Bulan tarawih, bulan Ramadan makan dengan aku. Aku balik rumah, Nazir telefon, Ustaz, AJK yang makan dengan Ustaz tu baru meninggal, Ustaz. Hati-hati AJK kalau makan dengan aku orang. Ya, baru meninggal, Ustaz. Ya. Lepas tu malaikat maut datang jumpa kita setiap hari 70 kali. 70 kali datang jumpa kita. Dia tengok kita, apa kita buat. Dia tengok kita, apa kita buat. Tuan-tuan. Kalau mati tengah buat ibadat, tak apalah. Tuan-tuan. Mati pasti mati. Takut mati pun mati. Berani mati pun mati. Ni buat mati, tuan-tuan. Pasti mati ni. Duduk dalam kubur sampai dunia kiamat. Orang balut dengan kain putih. Orang bagi kapur barus, bedak kapur barus. Duduk dalam kubur. Kalau jasad bagi orang yang beriman, orang soleh, jenazah orang beriman, orang yang soleh, jasadnya, jenazahnya tak keput sampai dunia kiamat. Salah satu yang tak keput, muazzin, tukang azan. Dengar ni muazzin, tapi muazzin yang kerana Allah, bukan kerana al-fulusi. Ya. Kejap tanya, Elon dah masak belum? Elon dah masak belum? Ini muazzin yang paling cepat keput, masuk keput dah. Wah. Duit. Bukan muazzin sini, muazzin tempat lain. Tuan-tuan. Muazzin ni, tukang azan ni, sebanyak mana batu, sebanyak mana pasir, sebanyak mana daun, sebanyak mana binatang, sebanyak itu pahala dia. Ni muazzin, tukang azan. Tuan-tuan, berebut-rebutlah jadi tukang azan, tuan-tuan. Baiklah, aku nak tutup malam raya. Tuan-tuan jangan lupa 2 wirid, 1 tasbih, 1 tahmid. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Satu lagi tahmid, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. 2 amalan yang siapa baca pada malam hari raya, habis dia tak boleh baca, kata ulama, bukan tak boleh baca tu haram. Kalau dia baca tak dapat dah fadilatnya, iaitu pada mula maghrib malam raya sampai sebelum imam takbir sembahyang raya. Siapa baca 2 wirid ni, dia mati tak kira bilalah kuburnya Allah siapkan cahaya 70,000 cahaya. Bacalah tuan-tuan. Kubur terang, ya. Terang macam mana wallahu alam, alam barzah, tuan-tuan, ya. Alam barzah, tuan-tuan tengok kubur. Sunyi, sepi kubur. Batu nisan je. Dalam tu yang tahu, riuh rendah yang tahu Allah Taala, ya.
Orang kena azab, orang kena seksa, yang tahu Allah Ta'ala. Dan di antara yang kena azab, dia kena azab dalam kubur yang boleh dengar, iaitu binatang. Dia kan tahu kat kubur mana ada binatang. Mana ada lembu lepak atas kubur? Tak ada. Tak ada yang lepak atas kubur yang minum daun ketum kan? Yang isap gam kan? Kat kubur. Di kubur. Nanti kita masuk dalam kubur kan? Orang hantar kubur. Hebat macam mana lah orang hantar kita. Sekarang ni kita tengok dekat Facebook, dekat TikTok, nama orang ni bila meninggal ada gambar warna hitam, orang tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok gambar orang lain. Satu hari orang letak gambar kita pula. Tunggulah ikut giliran. Kan? Tunggulah ikut giliran. Tak malam ni, malam esok, tak malam esok, minggu depan, bulan depan, ikut giliran. Kita dalam hadis sebut, bila jenazah itu meninggal dunia, bila disolatkan 70 orang-orang soleh, maka jenazah ni diangkat azab kubur. 70 orang soleh. 70 orang soleh. Tahu orang soleh? Tak makan duit haram, tak makan duit rasuah, ya, tak tipu bini, ya. Dia jenis jaga solat 5 waktu, yang rajin sedekah, yang rajin berzikir, yang tak pemarah, yang bertawakal kepada Allah, yang sabar. Inilah orang soleh, tuan-tuan. Wallahu alam, cukup sampai sini. Dah lagi ya. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, ya, tak boleh lama. Kalau lama mungkin tinggal seorang, tuan-tuan, ya. Tak lama, kuliah kan lama, tuan-tuan. Kasuri kijang ni, kalau siapa tak ada, kena cari sampai dapat. Sebab kasuri kijang ni dalam hadis sebut di antara minyak yang Nabi suka pakai. Tuan-tuan nak selamat daripada virus, nak selamat dia angkat penyakit, baginda bagi tahu, selalulah menghidu. Sedut. Bila sedut, dia menguatkan roh. Roh kita ni memerlukan wangian-wangian kasuri. Dan kalau ada anak belajar sekolah dunia ke, belajar sekolah akhirat ke, belajar apa Quran ke, belajar pondok ke, belajar ma'had ke, belajar U ke, belajar college ke, bekalkan dia kasuri kijang. Sebab kasuri kijang ni bila dia hidu, kata ulama, dalam hadis pun ada daripada Imam Bukhari, bila hidu sedut, akan dia cerdik. Akan jadi cerdik. Ni bukan bohong, tuan-tuan. Kami di sekolah, anak murid kami bekalkan kasuri kijang. Kami bekalkan. Bila kadang dia lupa ayat Quran, kami bagi dia hidu, bagi dia selawat, tenangkan diri, nanti dia datang balik. Mana yang lupa datang balik. Ni kelebihan kasuri kijang. Kalau tuan-tuan batuk, colik kat lidah. Kalau dengan bini cakap gagap, nak minta duit, gagap. Duit bini pegang, ya. Dapat gaji bini pegang, nak minta duit, nak tukar air motor, raya nak tukar air motor. Nak minta duit, colik. Ayang, duit. Ni kelebihan kasuri kijang. Sebab kalau siapa colek kat lidah, dia memetahkan cakap. Agar tu kalau tuan-tuan ada gagap, anak gagap, cucu gagap, ambil kasuri kijang, letak dekat lidah ni. Baca Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Letak ni. Tarikkan 3 kali. Anak tu tak gagap. Anak tu lambat bercakap, cepat bercakap. Ni kelebihan, tuan-tuan. Ya, ayat Quran dan kelebihan minyak kasuri kijang. Yang kalau sakit badan sakit, sendi sakit, masuk air buat mandi. Dalam rumah kalau balik tiba-tiba bau busuk, ada bau yang tak sedap, banyak cicak, banyak lalat, masuk lain spray. Kasuri kijang ni siapa pegang tak suka, siapa pegang dia benci, bau busuk, ada something wrong dalam badan, jin banyak dalam badan. Tuan-tuan, ini kasuri kijang. Tuan-tuan boleh ambil kat luar tu seorang satu, boleh ambil. Ambil. Jangan tak ambil, ambil. Tapi dengar sampai habis, jangan ambil dulu, tunggu dulu. Faham Ambil membelah, aku kejar. Tunggu dulu, tuan-tuan, ya. Satu lagi ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ni. Aku dah tua, bukan muda lagi. Dah tua dah, tuan-tuan. Janggut dah putih. Cucu aku dapat belah. Cucu aku dapat belah orang. Anak aku 12 orang, tuan-tuan. Aku tak pakai cermin mata pun. Bawa kereta boleh 4 pagi, pukul 3 pagi, boleh baca kitab lagi, ya. Titik kat mata. Baca selawat ni air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak ada expired. Kami dah bacakan surah Al-Fatihah dalam ni 1000 kali. Bukan baca Fatihah, bukan. Kami baca daripada bismillah sampai waladdallin. Amin. 1000 kali lah, amin. Titik mata. Mata jadi cerah, mata tak kabun, tuan-tuan. Lagi satu, kalau pergi pasar Ramadan, pergi pasar pagi, pasar petang, bini kat sebelah tak nampak, dia nampak bini orang, titik mata ni. Tak nampak bini orang, faham Ada kat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu hadiah RM20. Ni pun satu hadiah RM20. Ya, sambil membeli, membantu madrasah kami untuk anak yatim, ibu tunggal, orang susah, orang gila, budak-budak susah, budak-budak hafal Quran. Bukan untuk aku. Duit ceramah untuk aku. Ya, duit isi minyak, bayar tol, makan. Contohlah malam ni dapat 300. Mana dapat 300? 500. Ya.
dapat 300. Isi minyak kan makan, balance ada 100. Sampai rumah bini pau habis tuan-tuan. Bini minta bagi, jangan kena ikut dengan bini. Kalau sayang bini minta bagi. Bini nak kasut bagi, bini nak baju bagi. Dia nak baju apa, dia nak baju mahal beli kan. Sebab bini kita ni banyak bersusah payah untuk kita. Tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Dia minta kasut harga 150, beli kasut harga yang 3,000 apa beli untuk bini kita, bukan orang lain tuan-tuan. Dia yang tidur orang kita, yang kejut kita sahur, yang gosok baju kita, yang basuh baju kita, yang masak nasi untuk kita. Tuan-tuan kena faham. Yang tidur dengan kita bertahun-tahun. Tuan-tuan sayang sangat duit untuk dia. Tuan-tuan kena fikir ingat lepas tu isteri dia akan jumpa suami, akan masuk dalam syurga kalau dia taat. Kalau tak taat, tak masuk syurga. Tak taat, tak masuk syurga. Berpisah dengan suami dalam syurga, dia dalam neraka. Sama juga kalau isteri solehah, isteri yang masuk syurga, suami pula masuk dalam neraka. Kalau suami yang melanggar perintah Allah. Tuan-tuan, bila aku rasa cukup sampai kat sini, yang minta maaf banyak-banyak seandai terkasar bahasa. Tuan-tuan ada kecil hati, aku minta maaf. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. Tuan-tuan nak panjang umur, boleh beraya, boleh balik kampung, panjang umur, boleh sembahyang hari raya. Jangan lupa buat 2 benda. Pertama, banyak doa. Kedua, rajin sedekah. Orang sedekah ni panjang umur. Kalau ikut dah lama ni mati, sebab rajin sedekah. Orang sedekah ni panjang umur. Orang sedekah ni panjang umur. Nabi jamin. Nabi jamin 3 perkara. Orang yang rajin sedekah, aku jamin 3 perkara. Pertama, panjang umur. Kedua, harta bertambah. Ketiga, badan sihat. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hrusna bi ainika allati la tanamu wa kfina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadar. وبلغنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.